dan doa terhindar dari wabak coronavirus. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa walidikum ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafatan ammah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumi la birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un 'alim. Bismillahi walhamdulillah. Muhammadur Rasulullah la quwwata illa billah. Bismillahi ala dinina wa anfusina. Bismillahi ala ahlina wa amwalina. Bismillahi ala kulli syai'in a'tana Rabbuna. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi da. Bismillahi iftatahna wa billahi ikhtatamna wa ala Allahi tawakkalna. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma asrif 'anna wa an sultanina wa biladina wa jami'al muslimina fi kulli makan al-balaa'a wal wabaa'a wa ta'na wa ta'un wa sa'iral amrad wa qina syarrar rada bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, majlis yang hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Khamis 14 Rabiul Awal 1443 Hijrah bersamaan dengan 21 Oktober 2021 Masihi. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala jua dan dengan rasa duka cita, Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai bahawa satu kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 50 tahun. Punca kematian ini bagi kes ini masih dalam siasatan. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh kes semua dicucur rahmat dan ditempatkan bersama-sama para solihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya, sebanyak 156 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan pada hari ini, yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 kepada 11,542 orang. Terdapat 29 tambahan kes-kes baru kepada 14 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 5 kluster baru yang telah dikesan yang melibatkan 46 kes. Kesemua kes baru ini adalah merupakan rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan, iaitu kluster Kilanas Staff House, kluster Megalith Sendirian Berhad, kluster HTB Buildtech Sendirian Berhad, kluster Masyur Ops Staff House dan kluster Rani Jaya Staff House. 4 kluster pula telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster BSP HQ Blok M, kluster 583, kluster 3096 dan kluster 3381. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 166 kluster. Dalam pada itu, terdapat 81 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 255 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 8,874 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,588 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 6 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan artificial ventilation, dengan 3 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 22 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 6,196 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2, yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 460,375 ujian. Sebagaimana data terkini yang diperolehi dari Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, hasil dari banci penduduk yang dijalankan pada awal tahun ini, Kementerian Kesihatan telah menyelaraskan kadar vaksinasi bagi COVID-19 mengikut jumlah terkini penduduk bagi tahun 2021. Oleh yang demikian, setakat 20 Oktober 2021, di mana seramai 345,754 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19. Kadar vaksinasi baru bagi 1 dos ialah 80.4% daripada jumlah penduduk negara, iaitu penyelarasan dari 76.2%. Manakala bagi mereka yang telah melengkapkan vaksinasi COVID-19 pula, seramai 238,491 orang
telah menerima 2 dos iaitu 50.5% daripada jumlah penduduk negara iaitu penyelarasan dari 52.6%. Seterusnya, seperti mana yang telah dimaklumkan pada sidang media yang lepas, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak akan dijalankan di Pusat Kesihatan Pinggiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah, Kampung Sungai Asam pada esok Jumaat 22 Oktober 2021 dan Ahad 24 Oktober 2021 dari jam 9 pagi hingga 2.30 petang. Khusus untuk penduduk di kampung air dan kawasan sekitarnya. Penduduk setempat yang ingin mendapatkan suntikan COVID-19 bolehlah datang terus secara walk-in dengan membawa kad pengenalan atau pasport serta kad ataupun nombor BRUHIMS jika ada. Sementara itu, hasil daripada pemantauan agensi-agensi penguatkuasaan yang dilakukan semalam semasa larangan keluar rumah dari jam 8 malam hingga 4 pagi tadi, sebanyak 18 pelanggaran arahan tersebut di seluruh negara telah dikeluarkan kompaun, di mana 10 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Marilah kita memberi kerjasama, bersepadu dan berganding bahu dalam menenangi dan mengawal wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Dengan berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala jua, mudah-mudahan negeri kita ini sentiasa dirahmati, dipelihara dan terhindar dari segala kemudaratan wabak COVID-19. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah kenyataan daripada Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis yang hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat rakan sejawat Menteri Kesihatan, terima kasih dapat menyertai sidang akhbar pada petang ini. Alhamdulillah, Kementerian Haliul Agama ingin memaklumkan kepada orang ramai mengenai peperiksaan-peperiksaan di bawah kawalan kementerian ini, iaitu peperiksaan sekolah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan mengambil kira keadaan wabak COVID-19 pada masa ini serta nasihat Kementerian Kesihatan, maka kementerian telah membuat ketetapan bagi pelaksanaan peperiksaan pemilihan calon ke sekolah Arab PCKSA dilaksanakan dengan kaedah alternatif, iaitu dengan menggunakan markah penilaian sekolah yang akan mengambil kira perolehan markah pelajar dalam penilaian kendalian sekolah, sama ada peperiksaan setengah tahun, ujian topikal dan penilaian hasil kerja pelajar di sepanjang tahun 2021 ini. Jadi semoga dengan cara ini, kaedah alternatif ini, proses kemasukan ke sekolah Arab dapat diteruskan sesuai dengan perancangan yang telah diaturkan dan pelajar-pelajar berkenaan dapat memasuki persekolahan alam persekolahan setelah terpilih nanti dalam awal penggal persekolahan tahun 2022 insya-Allah. Mengenai peperiksaan awam di bawah Kementerian Kawalan Kementerian Agama yang melibatkan iaitu sijil sekolah rendah, sijil sekolah-sekolah rendah agama SRU, sijil pelajaran agama Brunei SPUB,
Prasijil Tinggi Pelajaran Agama Brunei pra-STPUB dan Sijil Tinggi Pelajaran Agama Brunei STPUB. Kementerian Halil Agama telah membuat penelitian mengenai pelaksanaan peperiksaan tersebut dan menetapkan untuk dilaksanakan bermula pada bulan Januari 2022. Standard Operation Procedure atau SOP bagi pengendalian peperiksaan tersebut dengan secara yang demikian akan disediakan, yang disejajarkan dengan nasihat kesihatan yang berkuat kuasa pada masa itu, iaitu atur cara dan sebagainya, kaedah-kaedahnya. Namun perkara ini akan tertakluk jugalah kepada keadaan yang sebenar pada masa itu. Cuma kita ni dapat melihat dalam fasa yang akan kita ni lalui membawa kepada fasa endemik nanti, ialah pada hujung tahun dan awal tahun, dengan ada vaksinasi kita ini sampai mencapai 70, 80 dan seterusnya. Jadi hal itu akan tertakluk kepada keadaan dan kita ini sama-samalah berusaha. Yang juga akan tetap sudah dirancangkan ialah pada persekolahan tahun hadapan akan dibuka mengikut tahun persekolahan yang dijadualkan. Seterusnya ada perkara lagi yang ingin dikongsikan oleh Kementerian Halil Agama, iaitu mengenai pembelajaran yang dilaksanakan secara dalam talian, yang mana telah bermula semenjak bulan Ogos tahun 2021 tahun ini, 18 hari bulan, iaitu semasa pembukaan sesi penggal persekolahan ketiga. Syukur Alhamdulillah, berkat sokongan padu dari pihak sekolah, guru-gurunya dan murid-murid, dan yang penting sekali ialah pengertian baik oleh kalangan ibu bapa atau penjaga-penjaga. Proses pembelajaran secara talian itu telah dapat berjalan dengan baik dengan purata kehadiran. Ini dicatat ni kehadiran ini oleh pihak sekolah, pihak Jabatan Pengajian Islam, yang mencatatkan bahawa kehadiran purata mingguan pelajar keseluruhannya adalah sebanyak 97%. Pelaksanaan pendekatan baru ini di samping memerlukan beberapa perubahan dari segi jadual pembelajaran, pengaturan jadual guru-guru, dan kesediaan dari segi yang penting dari segi peralatan pembelajaran, dan juga mempunyai beberapa cabaran-cabaran lain, umpamanya di tempat yang keluarga ataupun murid itu mempunyai kesediaan untuk mengikutinya, namun terdahan di sana connection, ada sedikit gangguan, maka sedemikian itulah cabarannya. Jadi mengambil kira hal-hal seperti ini, Kementerian Agama melalui Jabatan Pengajian Islam telah mengambil inisiatif, iaitu memperkenalkan apa yang disebutkan namanya package pembelajaran di rumah, home learning pack, bahan pembelajaran di rumah yang merupakan bahan-bahan yang biasa diajarkan di kelas room, di bilik-bilik darjah, akan dicetak, diedarkan kepada mereka yang tidak dapat mengikuti pelajaran dalam talian. Dan ini juga telah diperkirakan bilangan mereka. Bilangan mereka tidak ramai sebenarnya. Dari keseluruhan pelajar-pelajar di sekolah Arab dan juga murid-murid di sekolah agama yang seramai 42,600 orang, hanya sekira-kira sekadar 752 orang pelajar atau murid yang memerlukan home learning pack seperti ini atau memerlukan bantuan
Jadi hal ini akan dilaksanakan secepat mungkin oleh Kementerian oleh Jabatan Pengajian Islam dengan mengikuti sebagaimana yang ditayangkan di skrin sana, cara drive thru, iaitu ibu bapa akan datang ke sekolah mengikut jadual yang ditetapkan kepada mereka dengan pandu kereta. Di dalamnya disyaratkan tidak lebih 2 orang dan tidak akan terjadi kontak sentuhan antara sekolah orang yang bertugas dengan yang ibu bapa yang mengambil, lalu pusing, dan sampai kepada terlebih dahulu ia akan menulis nama di skrin keretanya, nama murid dan darjahnya dan sebagainya. Bila itu dikenal pasti, terus berjalan dan membuka bonnet dibuka, terus diletakkan di sana dengan tidak ada apa-apa, terus berlalu. Bagi yang tidak mampu ataupun yang tidak dapat datang, ini urusan yang boleh diaturkan, dirunding dengan pihak sekolah, dan sekolah akan mengenal pasti keupayaan mereka untuk mengikuti alat bantu yang disediakan ini ambil. Jadi jumlah yang tidak sampai 1,000 orang itu insya-Allah akan dapat diputi, artinya dicukupkan keperluan mereka dalam pengajian ini. Dan setakat itulah yang dapat saya nyatakan di sini. Kalau dari segi bilangan calon-calon tadi ada juga disebutkan, ada juga dalam skrin menyebutkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Pehin dan Yang Berhormat Datuk. Dengan ini, sesi sidang media bukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi AUDA sebelum mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang Berhormat Pehin Menteri Hal Ehwal Agama dan Yang Berhormat Datuk Menteri Kesihatan, Syami Hassan dari Media Permata. Ada 2 soalan akan diajukan di sini. Soalan pertama diajukan kepada Menteri Hal Ehwal Agama. Ini berkenaan dengan haji dan umrah. Adakah terdapatnya perancangan Kementerian Hal Ehwal Agama untuk membenarkan rakyat Brunei bagi menunaikan umrah dan haji? Jika ya, bila ianya dijangka akan dibenarkan, apakah situasinya pada masa ini dan apakah syarat-syarat yang diperlukan nanti? Ya, terima kasih. Ini ingin benar diketahui oleh orang ramai ini. Umrah sudah dibukakan oleh pihak Saudi dan haji juga dibukakan. Itu setakat kenyataan-kenyataan rasmi pihak kerajaan Arab Saudi. Bagaimanapun, kita ni belum lagi dapat mengetahui secara G2G yang biasanya kita ni akan menerimanya, kerana di sana di peringkat itu akan detail. Kalau haji, kita ni akan mengetahui berapa kota yang akan kita ni perolehi. Tapi kalau umrah pun berapa apa yang nyata sudah Saudi telah membuka bordernya, artinya kepada pelancong-pelancong yang boleh menggunakan visa umrah yang dengan syarat saja yang fully vaccinated, dua vaksin, dengan disyaratkan 4 daripada vaksin yang diiktiraf. Ada vaksin yang tidak diiktiraf. Jadi keluar daripada vaksin yang tidak diiktiraf itu, maka kalaupun bukan mendapatkan visa pelancong untuk umrah, mereka hendaklah divaksin sekali dengan vaksin yang diiktiraf. Itu caranya. Jadi apakah kita ni Brunei akan membuka perkara ini? Perkara ini akan kita lihat. Akan kita lihat dari segi banyak aspek tu, dan yang akan diputuskan, dirundingkan di peringkat Majlis Agama Islam, dan insya-Allah sedikit masa lagi kita akan beritahu. Adapun mengenai haji jangan lupa kita ni tidak menghantar jamaah pada tahun lepas, dan itu dalam arti kata alasan kuat kita ni, dan kita ni beritahu secara
rasmi kepada pihak kerajaan Saudi ialah kerana Ketani belum lengkap vaksinasi kebangsaan Ketani baru bermula pada ketika itu. Selain daripada kesuntukan masa untuk menyediakan jemaah dan menyediakan pasukan kesihatan yang akan mengiringi jemaah. Jadi hal itu berlaku. Pada masa ini Ketani sudah melihat keadaan berubah. Bukan pula hukum lagi berubah, tu keadaan sudah berubah nyatanya. Ya, nyatanya berubah. Misalnya Ketani sudah ada vaksinasi, tapi yang belum jelas lagi sekarang ini mengenai kawalan rantas sempadan. Itulah kita akan lihat dulu. Jadi perkembangan haji dan umrah bergantung kepada keadaan-keadaan yang akan kita lihat dari segi fasa-fasa yang akan kita lalui ke arah dari fasa kepada fasa endemik dan sebagainya. InsyaAllah orang ramai akan mendapat maklumat. Dan kementerian adalah akan terburu-buru memberikan seolah-olah sudah konkret payu namanya, tapi perkembangan yang sebenar-benarnya masih meragukan kita. Tapi insyaAllah dengan nasihat Kementerian Kesihatan dan dengan dua kenyataan-kenyataan yang kita perlui. Perkara haji sebenarnya bukan semudah itu. Ia bermula kalau itu Ketani akan berunding di peringkat kerajaan secara rasminya tu, kemudian di peringkat menteri, kemudian diikuti dengan perundingan di peringkat pegawai, dan dalam perundingan itulah akan kita diketahui secara jitu, secara tepat apa keperluan-keperluan yang dikehendaki kita ni memenuhinya. Dan insya-Allah kita ni selalunya kalau dalam keadaan biasa sebelum COVID ini, jemaah kita ni adalah jemaah yang terpuji, yang teratur, dan kerajaan kita ni menyediakan jemaah-jemaah kita ni benar-benar untuk beribadat. Kita ni mendapat pujian untuk dalam hal itu. Dan insya-Allah dalam keadaan sekarang ini pun kita ni jangan luput. Kalau kita ni pun mengantar jemaah dalam keadaan yang sudah dibenarkan, COVID masih berjalan, aturan-aturan yang kita ni lakukan di samping aturan-aturan yang dikehendaki di sana akan kita ni pastikan. Cuba tu boleh menjawab. Boleh. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang Muhammad Bihin. Yang soalan yang kedua ditujukan kepada Menteri Kesihatan. Yang Muhammad Datuk, berapakah jumlah yang divaksinasi oleh klinik vaksinasi bergerak yang diadakan di Lamunen baru-baru ini yang dijalankan selama 3 hari? Okey, terima kasih. Alhamdulillah, dalam 3 hari di Mukim Lamunen itu seramai 453 orang telah pun mendapatkan vaksin dos pertama mereka. So alhamdulillah mendapat sambutan lah. Ya, terima kasih. Terima kasih Muhammad Datuk. This is James from Border Britain. Good afternoon to Yang Berhormat Bihin, Minister Religious Affairs, and Datuk Yang Berhormat Datuk Minister of Health. Soalan saya diajukan untuk Yang Berhormat Bihin dalam mendukung sasaran program vaksinasi kebangsaan agar 80% keseluruhan penduduk menerima vaksin. Bolehkah Yang Berhormat Bihin kongsikan jumlah terkini warga kementerian yang telah mendapat vaksinasi? Wah, ini angka ini subjek tu orang to be confirmed by Kementerian Kesihatan juga gitu. Tapi angka yang saya diberikan maklumat oleh bahagian pentadbiran kementerian, peratus kaki tangan atau warga Kementerian Haul Agama yang sudah fully vaccinated, dua vaksin adalah tinggi ni kalau saya menyebut 86.3%. Selebihnya mereka sudah menampah dan menunggu panggilan insya-Allah. Soalan seterusnya, apakah saranan Yang Berhormat Bihin kepada orang ramai khasnya umat Islam di negara ini untuk segera mendapatkan vaksinasi? Ya, seruan saya jelasnya, pergi, ini adalah
suatu yang tidak berlawanan sama sekali dengan syarak, dengan agama, malah disuruh oleh agama. Kerana agama tidak akan bertentangan dengan saintifik, dengan ilmu. Dan ilmu diperlakukan oleh badan otoriti antarabangsa menyatakan vaksin adalah berkesan untuk mengurangkan risiko. Jadi tidak ada clash di antara agama dengan ilmu. Kerana itu bagi kita ni, apalagi majoriti kita ni orang Islam, tidak ada alasan kita ni tidak mengambil vaksin, insya-Allah. Ya, terima kasih Yang Berhormat Bin. Terima kasih. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Menteri atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada petang ini dan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan rakan-rakan media yang hadir. Sekian.